Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita Wiqayatul Insan. Dan pada malam ini, alhamdulillah, kita akan masuk kepada dalil kita yang kedua. Kerana jangan lupa ya, kita sedang membincangkan pada sambungan daripada sesi-sesi yang lepas berkenaan dengan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang keberadaan sihir. Dan kita masih lagi membincangkan tentang dalil dari hadis Nabi SAW yang menunjukkannya tentang sihir itu wujud. Jadi pada dua sesi yang lepas kita dah bincangkan tentang hadis yang pertama, dan pada malam ini kita akan sambung perbincangan untuk hadis kita yang kedua dan yang ketiga. Baik, kita masuk kepada hadis kita yang kedua pada malam ini bermula dari halaman 563. Okey, bermula dari halaman 563. Baik, kita lihat apakah hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang 7 kebinasaan yang perlu kita jauhi. Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Jadi apakah 7 dosa besar yang membinasakan tersebut? Di sini Nabi SAW pun bersabda, sebelum itu para sahabat bertanya kepada Nabi, qalu ya Rasulullah ma hunna. Wahai Rasulullah, apakah ia? Sebab tadi Nabi SAW kata tentang 7 kebinasaan yang perlu kita jauhi. Jadi di kalangan para sahabat di sini, mereka bertanya kepada Nabi SAW, apakah 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi sebagai perkara yang membinasakan. Di dalam hadis ini, Nabi SAW pun menjelaskan apakah yang dijelaskan oleh Nabi. Pertama, Nabi sebutkan begini, asyirku billah. Pertama, syirik kepada Allah. Kedua, wassihru, iaitu sihir. Ketiga, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaqqi, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar. Itu seterusnya di sini yang keempat, betul ya, yang keempat, 1, 2, 3. Okay, yang keempat, wa aklur riba, dan memakan riba. Kelima, wa aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim. Dan yang keenam, wattawalli yaumaz zahfi, itu lari dari medan perang. Seterusnya yang terakhir di sini yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita mukmin yang baik-baik melakukan zina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Di dalam hadis tadi, Nabi SAW ada menyebutkan tentang 7 kebinasaan. Salah satunya ialah berkaitan dengan sihir, yang Nabi SAW letakkan ia di tempat yang kedua. Namun sebelum itu, kita lihat kepada istilah-istilah ataupun kosakata yang terdapat dalam hadis ini sebagaimana yang ditampilkan oleh pengarang kitab kita untuk
perbincangan hadis ini. Baik, kita lihat dia di muka surat 563 di situ didatangkan kepada kita dengan penjelasan erti kosakata yang terdapat ataupun ada beberapa perkataan yang tergandung dalam hadis ini, lalu dikeluarkan setiap satu perkataannya dan dijelaskan kepada kita maksud yang terperinci daripada perkataan-perkataan tersebut. Baik, di sini kita ada empat perkataan yang mana pertama, kita lihat dulu. Pertama di sini maksud kosakata, kita ada perkataan al-mubiqat. Al-mubiqat maksudnya ialah membinasakan. Seterusnya, kita ada perkataan yang kedua. Perkataan yang kedua, at-tawalli. At-tawalli bermakna melarikan diri dan berbalik ke belakang. Tadi kan dalam medan peperangan, Nabi kata orang ini dia melarikan diri. Maknanya dia dah masuk dah dalam peperangan itu. Dia dah berada dah dalam peperangan tersebut. Tapi kemudian dia melarikan diri daripada peperangan itu. Jadi hal ini antara perkara yang membinasakan. Baik, seterusnya kita ada di sini Yaumaz Zahfi. Ini ada kaitan lah dengan perkataan yang kedua tadi, iaitu waktu berkecamuknya jihad di jalan Allah. Sebab itu tadi saya kata dia dah masuk dah dalam medan peperangan itu, dalam medan jihad, tapi kemudian dia lari. Jadi disebut dengan Yaumaz Zahfi bermakna waktu itu sudah berkecamuknya peperangan, sudah menjadi satu hari yang mana huru-hara dengan peperangan. Makna masuk dah pada medan jihad. Okey, baik. Dan kita ada perkataan yang terakhir di sini, wa qadhful muhsanat. Maksudnya menuduh seorang wanita melakukan zina. Namun yang paling penting kita lihat kepada penjelasan untuk keseluruhan hadis ini, yang mana mengapa ia ditampilkan sebagai hadis yang kedua dalam perbincangan kita tentang sihir. Baik, di sini disebutkan kepada kita sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dikatakan bahawa berdasarkan dalil hadis tersebut dapat kita berikan satu kesimpulan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita menjauhi sihir. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar menjauhi sihir ini. Sebab tadi pun Nabi dah sebut, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Jadi bermakna di sini Nabi perintahkan kita supaya jauhi sihir. Kerana antara 7 perkara yang Nabi SAW sebutkan itu tadi, yang kedua berkaitan sihir. Dan di sini pada poin kita yang kedua di situ dijelaskan kepada kita bahawa Nabi SAW juga menjelaskan bahawa sihir merupakan salah satu dosa besar. Sihir merupakan salah satu dosa besar yang akan membinasakan. Jadi syirik tadi mula-mula Nabi sebut tentang asyirku billah, syirik kepada Allah. Itu adalah perkara yang disebut dalam sebuah riwayat yang lain, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebutkan ia sebagai dosa besar yang paling besar. Dan penting juga untuk saya nyatakan di sini, sihir ini merupakan antara perkara yang termasuk di dalam hal yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita panggil ia sebagai hal yang dosa besar yang paling besar. Termasuk sekali. Kerana apa? Sihir ini ada unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi sebab itu kenapa Nabi SAW perintahkan kepada kita supaya menjauhi sihir ini? Satu, kerana ia adalah perkara yang membinasakan. Kenapa ia perkara yang membinasakan? Kerana ia adalah hal yang berkaitan dengan dosa besar. Jadi, bila kita kata ia dosa besar, bermakna akhir sekali ia akan bawa kita masuk ke dalam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikata sebagai perkara yang membinasakan dan merosakkan akidah, kan, merosakkan diri sendiri, membinasakan ataupun kita kata merosakkan orang di sekitarnya, kerana perbuatan sihirnya itu boleh menyebabkan kesakitan, kematian,
porak-peranda keluarga, perpisahan, kebencian. Ini semua perkara yang membinasakan. Last kali, orang yang melakukan perbuatan sihir itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia ke mana? Ke dalam neraka Allah. Kenapa? Kerana dia telah mensyirikkan Allah. Dan jangan lupa jemaah, syirik ini adalah dosa yang tidak terampun. Ia adalah dosa yang tidak terampun. Maka sebab itu, Nabi perintahkan kepada kita supaya menjauhi sihir. Dan last sekali, terakhir sekali di situ disebutkan kepada kita, hadis ini adalah bukti untuk kita bahawa bila Nabi SAW sudah menyebutkan tentang perkara yang perlu kita jauhi, antaranya ialah sihir, menunjukkan kepada kita secara jelas bahawa sihir itu wujud dan benar adanya. Sebab itu, Nabi perintahkan kepada kita agar menjauhinya. Okey, so ini adalah hadis kita yang kedua bagi perbincangan dalil dari hadis Nabi SAW tentang sihir. Kita masuk kepada perbincangan hadis yang ketiga. Perbincangan hadis kita yang ketiga di sini adalah sebuah hadis yang ringkas. Yang mana dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata. Baik, apa yang Nabi SAW sampaikan untuk hadis yang ketiga? Nabi ingatkan kepada kita tentang ilmu nujum. Ataupun ada istilah lain dalam bahasa Arab, kita panggil ia sebagai at-tanjim. At-tanjim, saya sebutkan sekali lagi ya. Dipanggil dengan at-tanjim, iaitu kepercayaan kita kepada bintang. Di sini, apa kata Nabi SAW yang mana Nabi kata, maniqtabasa ilman minan nujumi, iqtabasa syu'batan minas sihri, zada ma zada. Zada ma zada. Maksudnya, siapa mempelajari ilmu nujum, iaitu ilmu berkaitan ramalan bintang, maka dia telah mempelajari bahagian dari ilmu sihir. Semakin dia mendalami, semakin banyak ilmu sihir yang dipelajari. Maknanya semakin dia mendalami ilmu nujum itu, ataupun at-tanjim itu tadi, maka semakin banyaklah ilmu sihir yang ada pada diri dia. Sebab tu Nabi kata apa tadi? Zada ma zada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan status hadis yang hasan. Baik, sebelum itu kita lihat kepada penjelasan kosakata yang diberikan dalam kitab kita. Ada 3 perkataan yang dikeluarkan daripada hadis ini. Pertama ialah maniqtabasa. Pertama di sini ialah maniqtabasa, bermaksud siapa mempelajari. Okey, siapa yang mempelajari apa tadi? Ilmu sihir tadi. Ilmu nujum. Minan nujum tadi. Jadi Nabi kata siapa yang mempelajari syu'batan. Ada perkataan kedua iaitu syu'batan. Nabi sebutkan bahawa ilmu nujum ia adalah sebahagian daripada sihri, minas sihri, iaitu sebahagian daripada ilmu sihir. Jadi bila kita belajar ilmu nujum, bermakna kita mempelajari ilmu sihir. Senang kata begitu. Kerana dia part of, dia sebahagian daripada ilmu sihir yang ada di sekitar kita. Sebab ilmu sihir ni ada banyak. Okey, dia ada pelbagai macam kategori, ada pelbagai macam jenis kan. Jadi Nabi sebutkan kepada kita ilmu sihir ini adalah sebahagian daripadanya ataupun salah satu di antaranya. Okey, lalu di sini kita ada perkataan yang ketiga, zada ma zada. Maksudnya apa? Akan bertambah ilmu sihir dari apa yang bertambah pada ilmu bintang. Maknanya bila kita makin banyak mempelajari ilmu bintang ini ataupun ilmu at-tanjim itu tadi kan, ilmu nujum, maka makin banyaklah ilmu sihir yang akan ada pada diri seseorang itu tadi, maka makin banyaklah sihir yang akan dia amalkan berdasarkan kepada ilmu nujum yang dia peroleh.
Baik, kita lihat kepada intisari hadis ataupun penjelasan pada hadis ini. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu jalan yang dapat menghantarkan seseorang kepada ilmu sihir agar kaum muslimin mewaspadainya. Baik, hadis ini menunjukkan bahawa sihir merupakan ilmu hakiki yang boleh dipelajari. Dengan kata lain, saya simpulkan begini jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu jalan yang dapat membawa seseorang kepada sihir ataupun mempelajari sihir ialah ilmu nujum. Jadi, senang kata juga di sini, sihir, bila ada ilmu nujum ini, menunjukkan kepada kita, sihir ialah ilmu yang boleh dipelajari. Dalil lain, untuk kita kuatkan statement ini, ataupun hal ini yang mana kita kata sihir itu adalah sesuatu yang boleh kita pelajari, ialah surah Al-Baqarah ayat 102. Jadi ini kita pernah bincangkan ketika kita tampilkan ayat Al-Quran berkaitan tentang keberadaan sihir. Jadi di sini kita datangkan sekali lagi surah Al-Baqarah ayat 102 untuk membuktikan kepada kita bahawa ilmu sihir ialah ilmu yang boleh dipelajari. Sesiapa sahaja boleh mempelajari ilmu sihir ini. Dan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 itu tadi, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari. Digunakan perkataan fayata'allamuna. Jadi mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dikatakan dengan sihir, mereka dapat menceraikan, memisahkan antara seorang suami dengan isterinya. Jadi, kita dapati di sini daripada penerangan yang terdapat di dalam hadis, kemudian dikuatkan dengan dalil daripada Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 102 berkenaan dengan sihir ialah ilmu yang boleh dipelajari, kita dapati bahawa ayat ini secara tegas menjelaskan bahawa sihir merupakan sebuah ilmu sebagaimana ilmu lain. Sihir adalah sebuah ilmu sebagaimana ilmu lain. Ia memiliki teori yang menjadi dasarnya. Jadi sihir ni dia ada teori-teorinya, ada syaratnya, ada rukunnya, yang terkandung pada ilmu itu. Sementara itu, ayat dan hadis tersebut mencela setiap upaya untuk mempelajari ilmu sihir. Jadi, kita ni sebelum mengamalkan sihir, kita mestilah belajar teorinya terlebih dahulu. Kan, kena buat apa, bagaimana, nak kumpul apa, nak baca apa, berapa kali. Ini semua kita panggil sebagai teori yang boleh dipelajari. Setelah itu, bila kita melakukannya, kita kata praktikalnya. Maknanya kita amalkan sihir tersebut. Maka di sini jelas kepada kita ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 102 dan juga hadis Nabi SAW menunjukkan bahawa ada celaan bagi setiap upaya ataupun setiap usaha untuk mempelajari ilmu sihir tersebut. Jadi antaranya yang Nabi SAW sebutkan kepada kita di sini dalam hadis kita yang ketiga itu tadi ialah at-tanjim, iaitu ilmu nujum. Ataupun jemaah, saya nak beritahu di sini, jika kita nak apply pada konteks kita hari ini, ilmu nujum boleh juga antaranya yang terdapat pada hari inilah yang ramai orang tahu, iaitu kita panggil ia dengan horoskop. Jadi hati-hati. Horoskop ini dia merupakan at-tanjim, iaitu ilmu nujum. Berbeza kita kata kita kata ia tentang bintang, ramalan bintang, kan? Ada dua jenis ilmu nujum ini. Satu ilmu nujum yang memanglah maknanya kita lihat pada bintang itu untuk sebagai penunjuk arah, kan? Ini ilmu juga, penunjuk arah untuk menunjukkan kepada kita arah perjalanan. Ini semua perkara yang dibenarkan. Tetapi jika menggunakan bintang
untuk meramal nasib ataupun kejadian. Ini tidak dibenarkan. Okay, meramal nasib. Sebagaimana yang terdapat pada horoskop lah kan. Horoskop tu dia ada bintang ini, ada bintang itu. Contoh bintang Leo lah katakan. Saya ambil contoh. Jadi seseorang tu dia kata pada dia sesiapa yang lahir pada bulan ini, tarikh yang gini, maka dia kepunyaan bintang Leo contohnya. Jadi bintang Leo ni antara yang dia nampaklah di langit. So sesiapa yang dengan bintang Leo ni kita ramalkan apa nasibnya. Hari ini apa yang berlaku. Bagaimana sudut keuangannya, pekerjaan, perkahwinan, percintaan. Semualah diramalkan berdasarkan kepada bintang Leo itu. Jadi ini adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam agama dan Nabi SAW menyebutkan ia merupakan sebahagian daripada hal yang syirik. Jadi kita jangan suka-sukalah ya baca horoskop untuk lihat apa nasib kita hari ini. Sebab tahu betul lah horoskop ni tak perlu kita jumpa bomoh untuk tanya nasib kita. Kita cuma boleh buka di internet kan. Boleh saja kita buka di internet kita lihat, kita Google apa bintang kita, kemudian nak lihat apa nasib kita hari ini berdasarkan kepada bintang kita. So ini adalah perkara yang termasuk daripada ilmu sihir dan perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjadi satu kewajipan lah bagi diri kita untuk meninggalkannya. Okey, kerana begini, ada sebuah hadis yang lain Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita, yang mana dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang hujan yang turun pada semalamnya lah. So dalam kes hadis itu ada hujan yang turun dengan lebat, kemudian keesokan paginya setelah solat subuh Nabi SAW pun memandang kepada orang ramai, lalu Nabi SAW pun memberi tahu kepada mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang mana Allah kata, ini hadis kursi lah, boleh kita sandarkan begitu, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Adapun pada pagi ini ada orang di kalangan hambaku yang telah menjadi kafir dan ada di kalangan hambaku yang telah menjadi mukmin. Lalu Nabi SAW pun menjelaskan bagaimana keadaan itu boleh berlaku. Yang mana Nabi jelaskan, adapun orang yang berkata hujan turun kepada kami kerana kurniaan Allah dan rahmatnya, maka dia beriman kepadaku. Siapa yang kata hujan turun kerana Allah, kerana rahmat Allah, maka mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi kata, Nabi lanjutkan di sini, sesiapa dan kafir kepada bintang. Dan maknanya mereka itu tidak beriman kepada bintang. Tetapi orang yang berkata hujan turun kepada kami kerana bintang itu dan bintang ini, maka orang itu dia telah kafir kepada aku dan beriman kepada bintang. Maknanya jikalah ada satu masa, satu hari hujan ni turun menimpa bumi kita ni lah. Kemudian kita pun kata, oh kerana semalam ada bintang itu, bintang ini, kerana bintang itulah yang menyebabkan hujan turun, maka hal ini Nabi kata menunjukkan bahawa seseorang itu dia beriman kepada bintang, tidak beriman kepada Allah. Ini yang saya sebutkan tadi. Berkenaan ilmu nujum. Kita meramal sesuatu perkara, satu peristiwa, kita sandarkan ia kepada bintang-bintang yang ada di langit. Perkara itu tidak dibenarkan. Jadi di sini Nabi kata, orang yang beriman kepada Allah, dia akan kata, hujan itu turun ialah kerana Allah dan kerana rahmat Allah. Maka itu sebagai bukti bahawa mereka itu beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang-bintang yang ada di langit. Maksud kafir kepada bintang yang langit, tidak berimanlah kepada bintang di langit. Kerana bintang itu juga adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, dan kita juga ni perlu faham, dia tidak ada kuasa pada bintang itu untuk menentukan sesuatu, lebih-lebih lagi tentang nasib kita. Jadi itulah yang tadi kita sebutkan ya. Perlu berhati-hati dengan ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita ini.
kalaupun nampak ilmunya macam moden. Tetapi bagaimana? Adakah ilmu itu satu ilmu yang boleh membawa kita kepada kesyirikan? Ataupun ilmu yang akan bawa kita lebih menjadi hamba Allah yang taat? Jika walaupun nampak moden bagaimana sekalipun, tapi jika ia menentukan nasib kita, satu ilmu yang mengajar untuk menentukan nasib, meramal nasib, maka ia adalah ilmu yang tidak dibenarkan. Sebab itu, apa pun ilmu yang datang kepada kita, kan, ataupun yang dihadapkan kepada kita, yang kita nak pelajari, perlu berhati-hati agar kita tidak sampai mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini, jemaah. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini sedikit sebanyak memberikan manfaat untuk diri kita dan memberikan kepada diri kita sebagai motivasi untuk beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari ini. Terutamanya berkenaan dengan 7 perkara yang Nabi SAW minta supaya kita jauhkan, maka usahalah untuk kita jauhi 7 perkara tersebut. Dan pada hadis yang kedua tadi, kita baru bincangkan tadi, Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang mempelajari ilmu nujum, maka menjadi kewajipan bagi diri kita untuk menjauhi ilmu nujum tersebut agar kita ni tidak disebut sebagai orang yang mana mempelajari sebahagian daripada cabang ilmu sihir. Baik, itu sahaja. Terima kasih sekali lagi di atas perhatiannya, dan Alhamdulillah pada malam ini adalah pengajian kita yang terakhir untuk tahun ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan, kesabaran untuk beramal dengan semua yang telah kita pelajari pada tahun ini, dan mudah-mudahan saya mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, terutamanya untuk diri saya, supaya kita dapat bertemu pada tahun hadapan dengan masih lagi untuk membincangkan, bukan saya nak kata topik yang barulah, tetapi dengan satu semangat yang baru supaya kita dapat menyelesaikan perbincangan bagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan ilmu sihir ataupun berkaitan tentang keberadaan sihir. Okey, terima kasih sekali lagi kepada semua yang mengikuti pengajian saya di Masjid An-Naim, dan mudah-mudahan dapat kita bertemu pada tahun hadapan di tempat yang sama pada masa yang sama, atau sekiranya masa berubah, kita akan lihatlah pada pengumuman yang akan dimaklumkan bagi pihak masjid. Okey, itu sahaja. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.